Tajuk ini dipilih kerana ianya melibatkan perpaduan antara satu sama lain memandangkan negara Malaysia mempunyai berbilang bangsa dan agama. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menanamkan sifat perpaduan berdasarkan 5 prinsip rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 iaitu pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong Oman. Terjadinya tragedi 13 Mei 1969 berpunca daripada perasaan yang tidak puas hati antara satu sama lain kerana orang Melayu jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Pertama sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Biarpun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan, agama dan kepercayaan lain juga boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di dalam negara supaya perpaduan terus mantap dalam kalangan rakyat Malaysia. Prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Teraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dan sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Penghayatan terhadap prinsip kedua ini mampu membentuk satu bangsa yang bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Peluruhan perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan kerajaan. Ia diwujudkan pada 16 September 1963 yang mengandungi 183 perkara. Perlembagaan dapat menjamin perpaduan negara kerana hak asasi dan kebebasan rakyat seperti kebebasan beragama dan berpersatuan dijamin. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan. Oleh itu, kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, perpaduan dan hidup masyarakat yang berbilang kaum tidak aman dan stabil. Prinsip yang terakhir rukun negara adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menitik beratkan aspek tentang meletakkan nilai yang baik pada tingkah laku, beradab sopan dan mengikut peraturan menjadi amalan sentiasa dituntut mengikut falsafah rukun negara. Weh Zahin, kau tahu tak tentang isu yang contoh mural tahun lepas tu? Yang mana Alah, yang habis muka Agong, Perdana Menteri dengan DJ Hisham dia conteng tu. Dalam mural tu ada pemuda ni yang lukis. Oh, yang tu ke? Tak senonoh betul perangai macam tu. Dah lah guna perkataan yang kesat. Itulah, mungkin dia tak puas hati dengan cara pemimpin kita memerintah. Tapi dia masih perlu menghormati pemimpin negara. Dan sebab tu tidak bagi pun dia kebenaran untuk conteng pemimpin, muka pemimpin. Betul tu. Kan dah melanggar prinsip rukun negara yang kedua. Kesetiaan kepada raja dan negara. Bukan tu je, kan langgar juga prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Lebih-lebih lagi kalau dah melibatkan para pemimpin. Tu dah melampaui batas. Orang ramai pun akan pandang hina terhadap perbuatan dia. Cuba bayangkan kalau generasi akan datang nampak benda tu. Mungkin mereka rasa, oh tak perlu pun nak hormat kat pemimpin sebab orang dewasa buat. Betul. Tak sukanya benda-benda macam ni boleh menjejaskan imej negara tau. Kau kan belajar bidang pengajian Islam dan teknologi maklumat. Kau tak ada cara ke nak halang benda ni dari berlaku lagi? Aku rasa boleh buat aplikasi yang buat membantu rakyat ni untuk minta bantuan pada kerajaan sebab sebagai pemimpin, lagi-lagi dalam suasana COVID ni, pemimpin kita ada had nak pergi bantu. Kadangnya mereka sendiri tak perasan. Jadi aplikasi ni bolehlah nak minta bantuan kat kerajaan, mudahkan kerja-kerja kerajaan atau rakyat biasa pun boleh juga nak membantu. Bagus ke idea kau tu? Kau dah tanya aku, bagi aku pula tanya kau. Apa yang kita bincangkan ni, kau rasa apa yang kau dapat simpulkan? Kau kan suka buat penutup bicara. Apa aku dapat aku dapat simpulkan yang patutnya sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghayati rukun negara. Tu bukan main ikrar dan hafal je, tapi tak faham dan tak praktikkan pun. Nanti timbullah lagi kes-kes macam ni. Betul, aku setuju. Sebab kebanyakan dari kita main hafal je tapi tak praktik pun. Kan dah rugi. Bukan tu je, rosakkan imej negara sebab melahirkan generasi yang tak ada adab. Betul tu. Okay lah weh, bergerak lu. Nanti apa-apa kita sembang lagi. Okey, baik weh. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam Zahin.
Natijahnya, rukun negara harus dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakkan kembali dalam diri kita semua sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan.